Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di rumah Allah, untuk sama-sama kita mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah bekalan yang kita akan bawa menuju ke kampung yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, darul akhirah, kampung yang kekal abadi. Di situlah tempat yang mana kita akan tuju, yang mana kehidupan di atas dunia ni satu kehidupan yang sementara, dan kita semua ni akan sama-sama menuju kepada satu tempat yang kekal abadi, yang di sana tuan-tuan sekalian tidak ada lagi dah amalan yang boleh kita buat, hanyalah di sinilah darud dunia. Di dunia tempat untuk kita sama-sama kita bercocok tanam ataupun kita sama-sama melakukan amal ibadah yang mana kita tuai hasil daripada itu di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita akan ceritakan tentang kisah seorang tabi'in yang namanya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan mungkin pernah dengar Muhammad ibn Sirin, yang merupakan sahibul ahlam, di antara ulama yang mengarang kitab tentang tafsir mimpi. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala kata, Muriq al-Ijli, ma ra'aitu rajulan afqaha fi wara'ihi wala awra'a fi fiqihi min Muhammad ibn Sirin. Kata dia, aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang wara', di sebalik yang seorang lelaki yang faqih, yang berilmu di sebalik kewarakan dia. Wala arwa' fi fiqhi min Muhammad ibn Sirin. Aku tak pernah melihat orang yang wara', di sebalik keilmuan dia, daripada Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, siapakah dia Muhammad ibn Sirin? Kita cerita dulu tentang ayah dia. Yang mana azama Sirin ala an yastakmila syatra dinihi بعد أن حرر أنس بن مالك رضي الله عنه رقبته وبعد أن غدت هرفته تدر عليه الربح الوفير والخير الكثير فقد كان نحاسا ماهرا يتقن صناعة القدور. Yang mana Sirin ni dia berazam untuk melengkapkan kehidupan dia, kehidupan agama dia. Setelah daripada dia dimerdekakan, dia asalnya hamba, kemudian dimerdekakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Yang mana Sirin ini dia ada kemahiran. Kemahiran dia di antaranya iaitulah dia mahir dalam membuat periuk tembaga. Dia mahir, mana tangan dia ni pandai dalam buat benda gitu. Seorang tukang, kita panggil tukang yang mahir, nahasan, dia pandai buat periuk tembaga. Ni. Jadi banyaklah maknanya dapat keuntungan bila jual periuk tembaga. Wa qad waqa'a ikhtiyaruhu ala maulatin li amiril mu'minin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tud'a Safiyah litakuna zaujatan lahu. Jadi bila mana dia berazam nak sempurnakan sebahagian daripada agama ni, iaitulah berkahwin maksudnya, maka dia memilih seorang hamba, hamba kepada Amirul Mukminin, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
seorang hamba wanita yang dipanggil dengan nama Safiyah untuk menjadi isteri dia. Yang mana Safiyah ni tuan-tuan sekalian, jariyatan fi bawakiri syabab, seorang anak perempuan yang muda, wadi'atal wajhi, yang berseri-seri wajahnya, zakiyatal fuad, yang bersih jiwanya, karimatas syama'il, ada akhlak yang terpuji, nabilatal khasail, perwatakan yang baik, muhabbabatan ila kulli man arafaha min nisa'il Madinah, wanita-wanita yang mengenali dia sangat menyayangi Safiyah ini. La farqa fi dhalika baina asyawab allawati tarbituhunna biha wasyaijul yafa'ah wa baina almusinnati allawati kunna yaraynaha sinwan lahunna fi rajahatil aqli wa rasanatis suluk. Tidak ada beza yang mana walaupun dia muda, tuan-tuan sekalian, budak perempuan ni, hamba ini, yang mana dia macam orang wanita yang matang, macam wanita-wanita yang matang, yang mana dia ada kecerdikan, kecerdasan akal dia, dan juga bagaimana akhlak dia yang terpuji. Jadi tuan-tuan sekalian, ringkas cerita, Siri ni nak cari seorang isteri. Iaitulah dia pun bekas hamba, nak cari hamba yang baguslah, yang soleh. Wa kana ashaddan nasi hubban laha zawjatur rasul sallallahu wasallam alaihi wala siyama sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Safiyah ini seorang yang sangat dikasihi oleh isteri-isteri Nabi. Mana isteri-isteri Nabi ni kenal siapa dia Safiyah, mana hubungan dia dengan isteri-isteri Nabi ni bagus, tuan-tuan sekalian. Makna apa kita panggil zaman para sahabat Nabi ni, maknanya orang-orang yang dekat dengan sahabat-sahabat Nabi, maknanya dia disayangi oleh isteri-isteri baginda Nabi SAW. Lebih-lebih lagi iaitulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah sangat sayang kepada Safiyah tadi. Jadi Sirin pun, tuan-tuan sekalian, dia pun jumpalah dengan Amirul Mukminin, itulah Abu Bakar ketika itu. Maknanya jumpa Amirul Mukminin bukan senang ni. Maka dia minta nak bertunang, fa khataba minhu maulatahu Safiyah. Minta nak berkahwin, nak bertunang dengan Safiyah tadi. Maka bila mana ada orang nak minta Safiyah ini, walaupun dia hamba kepada Abu Bakar. Abu Bakar ni, tuan-tuan sekalian, yang kita panggil apa, macam pok lah. Walaupun Safiyah ni hamba dia, maknanya bukanlah ada pertalian darah dengan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ni macam ayah dia. Macam ayah dia, mana apa? Dia cek, dia selidik, dia al-bahsi an dinil khati' wa khuluqihi. Dia selidik siapakah pemuda ini yang nak berkahwin dengan hamba dia tadi. Ni tuan-tuan sekalian, siapa begitu sekali. Nak tengok juruh ke tak juruh, akhlak dia lagu mana, latar belakang dia, ini penting. Sebelum berkahwin, yang mana kita kena selidik dulu latar belakang seseorang, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian mungkin dah ramai menantu dan sebagainya, mungkin tahulah. Dari sudut kita nak tengok lagu mana, siapa-siapa yang datang minang anak kita ni, siapa-siapa. Jadi kita cek, selidik dulu, siapakah orang-orang yang kita nak tengok, orang yang latar belakang dia baik dan sebagainya. Wala gharwa faqad kanat Safiyah tahtallu min nafsi Abi Bakar manzilatal walad. Dia kata tak pelik. Kerana Safiyah ini, yang mana dia ni tepat dia ni macam anak lah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Summa innaha ba'da dhalika kullihi amanatun auda'aha Allah fi 'unuqi. Lebih-lebih lagi dia kata Safiyah ni amanah dia, yang mana Allah Subhanahu wa taala pinjamkan untuk Abu Bakar ni jaga amanah ni dengan baik. Jadi tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu bagaimana Abu Bakar ni
dia kaji ataupun dia selidik secara mendalam, bukan main-main ni. Diselidik secara mendalam tentang siapakah Sirin, dan dia cari apakah makna kehidupan ni ataupun latar belakang ni sebelum ini. Maka dalam jumlah ramai-ramai yang ditanya, maka ditanya orang yang lebih berhak, iaitu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang pernah menjaga Sirin dulu, tuan dia dulu. Maka kata Anas kepada Abu Bakar, "Zawwijha minhu ya Amirul Mukminin, wa la takhsha 'alayha ba'san, fama 'araftu illa sahih ad-din radiya khuluq mawfurah al-muru'ah." Anas kata, "Kawinkanlah dia wahai Amirul Mukminin. Jangan bimbang tentang dia ni. Aku tak kenal dia melainkan seorang yang sahih ad-din, orang yang sangat bagus dalam agama ni. Orang yang baik akhlaknya, orang yang menjaga maruahnya." Ini tuan-tuan sekalian, makna apa? Seorang yang kita kenal dari sudut agama dia baik dan sebagainya. Yang inilah yang kita panggil bagus untuk jadi calon ataupun jadi untuk suami untuk anak kita sebagai contoh, ataupun untuk orang bawahan kita, keluarga kita tadi, yang mana kita tahu akhlak dia dari sudut agama lagu mana. Ini cara Islam, yang mana memilih agama dahulu daripada yang lain-lain. Wa laqad irtabatat asbabuhu bi asbabi munzu sabahu Khalid bin Al-Walid fi ma'rakati Ain Tamr ma'a 40 ghulaman wa ja'a bihim ila al-Madinah. Maka dia cerita yang mana dia pernah ditawan oleh Khalid bin Al-Walid dalam peperangan Ain Tamr, bersama dengan 40 orang budak lagi. Dan Khalid Al-Walid bawa mereka ke Madinah. Maka Sirinlah di antara kalangan budak-budak tadi. Maka aku bertuah, dia kata, wa kuntu mahzuzan bihi. Aku bertuah kenapa dapat budak ni, Sirin ni, budak juru sungguh. Maka bila Anas cerita gini, Abu Bakar setuju. Abu Bakar setuju untuk mengawinkan Safiyah dengan Sirin. Maka tuan-tuan sekalian, maka dia berazam untuk memberikan layanan baik. Sirin tadi nak berikan layanan baik seperti mana ayah dia tadi, Abu Bakar tadi melayan dengan baik Safiyah. Maka tuan-tuan sekalian, yang mana dia buat majlis di antara majlis yang sangat hebat jugalah, yang mana faqad syahida imlakaha ta'ifatun kabiratun min kiramis sahabah, yang mana disaksikan majlis dia tadi itu, perkahwinan dia, daripada jumlah yang besar daripada kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Di kalangan mereka ni samaniyata asyara badarian, 18 orang yang pernah pergi perang Badar. Ni VVIP. Kalau sebut pergi perang Badar ni tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi yang VVIP. Pasal mereka ini golongan yang Allah Ta'ala telah ampunkan dosa mereka. Benapa yang orang yang pergi perang Badar buat? Qad ghafartu lakum, kata Allah. Aku ampunkan dosa mereka. Ni mana VVIP sungguh. Pasal perang Badar ni perang yang mula-mula sekali orang Islam menentang dengan musuh Islam. Wa da'alaha katibu wahyi Rasulillah, dan dijemput juga penulis wahyu Nabi, iaitulah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan wa ammana ala du'aihi al-hadirun, maka diaminkan doa dia oleh jumlah orang yang datang ke majlis dia tadi. Wa tayyabatha wa zayyanatha thalathun min ummahatil mu'minin ridwanullahi alaihinna hina zuffat ila zawjiha, dan kita panggil apa, didandan. Zaman hari itu pun ada dandan juga, tapi sekedarlah untuk kita panggil untuk bukanlah terlampau over sangat macam kita tengok hari ini tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang majlis perkahwinan ni, dia make upnya, dia bersolatnya, kadang-kadang doa lalu kan. Tapi nak bagi tahu, ada masa permulaan, masa zaman sahabat tu ada juga. Tapi sekadar saja. Yang mana didandan oleh 3 orang isteri Nabi, ummahatil mukminin. Masa majlis perkahwinan Safiyah dengan Sirin. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana dah berkahwin dengan Safiyah, maka hasil daripada perkahwinan yang diberkati oleh Allah Ta'ala ini, maka diberikan rezeki seorang budak
ghada ba'da iqdaini min az-zamani alaman min alami tabi'in, yang mana budak ini menjadi seorang ulama ataupun bintang di kalangan tabi'in. Seorang lelaki yang sangat hebat, itulah nama dia Muhammad ibn Sirin, yang kita panggil Ibn Sirin. Jadi inilah kisah seorang tabi'in yang sangat hebat pada permulaan dia. Itulah cerita bagaimana mak ayah dia, tuan-tuan sekalian. Jadi dilahirkan Muhammad ibn Sirin ini lisanataini baqiyatan min khilafati Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Berbaki lagi 2 tahun pemerintahan Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Mana Muhammad ibn Sirin ini dilahir ketika mana 2 tahun lagi baki pemerintahan Utsman ibn Affan, dan dibesarkan warubiya fi baitin yatadawwa'ul wara' wat tuqa min kulli ruknin min arkani, dibesarkan dalam rumah yang wara', rumah yang orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Walamma ayfa al-ghulamu al-aribul labib, bila mana budak tadi makin dewasa, remaja, dia menjadikan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi itu, yang mana yang didatangi oleh ramai di kalangan para sahabat-sahabat Nabi, yang mana dia belajar dengan sahabat-sahabat Nabi yang besar, di antaranya Zaid ibn Thabit, Anas ibn Malik, Umran ibn Husain, dan ramai lagi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, wa Abi Hurairah, yang mana Muhammad ibn Sirin ini dia belajar dengan para sahabat-sahabat Nabi tadi. Jadi bayanglah, yang mana tabi'in ini, nama pun tabi'in, dia belajar, dia berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini dia belajar, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah yang mana mewarisi daripada akhlak para sahabat mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntunglah tuan-tuan sekalian. Beruntunglah yang mana kita panggil hubungan dia dekat dengan para sahabat-sahabat Nabi. Lalu di mana dia belajar tadi, dia datang dalam keadaan kita panggil orang yang kehausan. Orang yang kehausan, yang minum air yang sedap. Ni mana belajar tu sungguh. Kan belajar macam orang yang kehausan. Orang dahaga lagu mana dahaga? Nak minum air, nak minum air. Gitulah orang yang dahagakan ilmu. Bila dahagakan ilmu, dia belajar. Maknanya tak puas dengan ilmu yang dia ada. Maknanya nak belajar lagi. Ini orang yang dahagakan ilmu. Tuan-tuan sekalian, kena jadi orang yang macam ni. Tak puas belajar kita ni. Biar sampai ke mati, belajar semua. Kata pasal apa? Kita ni nak dahaga dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dalam sirah-sirah Nabi, dan dalam macam-macam ilmu-ilmu turas yang telah ditinggalkan oleh para ulama kepada kita. Jadi dia belajarlah Al-Quran, wa fiqhi, belajar fiqh, belajar riwayat hadis Rasulullah, kemudian dia belajar ilmu-ilmu yang lain, hikmatan wa ilman, wa atra'a nafsahu salahan wa hadiyan, dapat petunjuk. Kemudian tuan-tuan sekalian, selepas dia dah dewasa, kemudian dia berpindah, keluarga dia berpindah ke Basrah. Berpindah ke Basrah, yang mana mengambil tempat di Basrah lah menjadi tempat tinggal dia. Yang mana Basrah pernah kita cerita dulu pada zaman Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Satu bandar yang, tuan-tuan sekalian, Basrah ni, bila kata Basrah ni, satu Madinah, satu bandar yang sangat baru ketika tu, zaman tu. Yang mana baru saja umat Islam dapat menawan Basrah. Kota Basrah ni hebat dulu. Yang mana pada zaman pemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu dapat menawan Basrah. Dan tuan-tuan sekalian, di Basrah inilah yang merupakan, kita panggil apa, digabungkan segala nilai-nilai umat Islam pada zaman itu. Ini kota Basrah. Sebab tu ramailah para sahabat yang pergi ke Basrah, ataupun para tabi'in yang pergi ke Basrah. Fahiya qa'idatun askariyatun li juyushil muslimin, yang merupakan tempat markas bagi tentera-tentera yang berperang fi sabilillah.
Dan juga Basrah ini merupakan markas pusat di antara pusat-pusat ilmu yang mana ramai orang yang masuk Islam di Iraq dan juga di Parsi, di Faris. Jadi itulah gambaran suasana masyarakat Islam, tuan-tuan sekalian, yang mana mereka ni ya'malu lidunyah. Mereka ni bekerja untuk dunia ni, mana bekerja, kita panggil bekerjalah untuk dapat dunia, untuk dapat, kita panggil apa, kehidupan dunia ni seperti mana hidup selama-lamanya. Dan mereka bekerja untuk akhirat seakan-akan mereka akan mati esok. Ini dia punya masyarakat ketika itu. Bila buat kerja sungguh-sungguh, macam kerja selama-lamanya. Tapi bila mana buat kerja, mana beramal untuk akhirat, maka dia beramal seolah-olah mereka ni akan mati esok. Ini kita kena buat, tuan-tuan sekalian. Kita kena buat beginilah, maknanya bila kita bekerja ni macam kita hidup selama-lamanya. Kerja sungguh. Bila kita beribadah pula, kita beribadah ini seakan-akan kita akan mati esok. Bayangkan lagu mana kita ibadah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad ibn Sirin, tuan-tuan sekalian, pada kehidupan yang baru ini di Basrah ini, dia telah menyeimbangkan jalan dia, yang mana dia telah menjadikan sebahagian daripada hari dia untuk ilmu dan ibadat. Satu bahagian kehidupan dia, satu hari itu mesti ada untuk ilmu dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bahagian yang lagi untuk kasab, untuk tijarah, untuk perniagaan. Ini dibahagikan masa dia. Sebab itulah orang-orang dulu, tuan-tuan sekalian, walaupun mereka ni sibuk juga, maknanya untuk dunia tu adalah cari mana Allah Ta'ala suruh juga cari untuk kita hidup di atas dunia ni. Tapi mereka tak melupakan akhirat. Mereka tak lupakan akhirat. Ilmu cari, tuan-tuan sekalian, yang mana Ibnu Sirin, bila mana waktu fajar, fakana idzan balajal fajru wa asyraqatid dunya binuri rabbiha. Bila mana waktu fajar menyingsing, dunia ni kena cahaya Allah, cahaya yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini, dia pergi ke masjid di Basrah. Pergi ke masjid di Basrah, yu'allimu wa yata'allam, yang mana dia belajar, dia mengajarkan orang dan dia belajar juga. Ni dalam masa yang sama, walaupun dia mengajar dan dia belajar juga, upgrade ilmu-ilmu dia. Ni sehinggalah, tuan-tuan sekalian, sampailah matahari naik. Bila mana matahari naik, dia pun keluar daripada masjid, dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar yang mana yabi'u wa yashtari, jual beli. Jual belilah, nak cari sia samah di pasar-pasar. Fa idza jaa al-lailu wa arkha 'ala al-kauni sudulah saffa fi mihrabi baitihi, bila mana malam berlabuh, yang mana ditutup, kita panggil apa, tirai, malam dilabuhkan, maka dia duduk di mihrab di rumah dia, ada tempat semayang di rumah dia, yang mana dia menghabiskan masa-masa itu dengan membaca Al-Quranul Karim, baca juzuk-juzuk Al-Quran, yang mana dia menangis setiap kali dia membaca Al-Quranul Karim. Menangis, tuan-tuan sekalian, mengalirkan air mata dia, bidumu'i ainaihi wa qalbihi. Makna apa? Makna bila mana baca Quran ni, mana Al-Quran ni menyentuh perasaan dia. Ini para ulama-ulama dulu, tuan-tuan sekalian, bila mana baca Quran, yang mana mereka ni akan menangis kerana takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita panggil apa, rintihan dia tadi itu didengari oleh jiran-jiran sebelah. Jiran-jiran sebelah dia, yang mana mereka dengar bagaimana bagaimana Muhammad ibn Sirin tadi, yang mana hati dia sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini, tuan-tuan sekalian, sebab itulah hubungan kita ni, kalau kita hubungan kita dengan orang, contohnya kita buat baik dengan orang, orang akan suka pada kita. Ataupun kita tolong orang, orang tu akan tolong kita, orang tu akan suka pada kita. Ini biasalah, tuan-tuan sekalian. Kita duk, maknanya kita duk selalu tolong dia, bantu dia, dia ada masalah,
dia boleh cerita pada kita, kita menjadi teman setia dia, dengar semua masalah-masalah dia. Ini kawan yang baik. Yang mana kita boleh mana bantu dia dari sudut itu, tuan-tuan sekalian. Hubungan kita dengan kawan kita lagu tu. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala ni sentiasa mendengar, sentiasa melihat hamba-hambanya yang sentiasa beribadah kepada dia. Bayangkan. Kalau dengan orang pun tuan-tuan sekalian, orang pun suka pada dia, apatah lagi kepada pencipta. Tapi kita kadang-kadang tak sedar. Kita tidak melihat dari sudut kacamata yang luas. Kita hanya nampak dari sudut tu, tak nampak sebenarnya pencipta kita yang mana menjadikan kita ni lagi-lagilah dia sangat suka bila mana kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratlah kita kata macam seorang pelukis. Seorang pelukis ni kadang-kadang kita rasa macam kagum dengan lukisan-lukisan dia. Dia lukis buahnya ni, dia lukis lautan sebagainya. Padahal tuan-tuan sekalian, lukisan yang asli, yang lukisan yang hidup yang Allah Taala jadikan kepada kita, siapa dia? Allah Taala. Kita tak pernah tengok pun tuan-tuan sekalian. Tak pernah rasa hargai pun. Lukisan yang mana kalau orang tadi boleh lukis ni macam-macam, Allah Taala buat lebih hebat daripada itu lagi. Yang mana telinganya boleh mendengarnya, mulutnya boleh bercakapnya, hidungnya boleh bau busuk wangi dan sebagainya. Adakah kita ni sedar tak sedar bahawasanya Allah Ta'ala lah yang memberikan kepada kita benda-benda itu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mestilah kita dekatkan dengan Allah. Kita sentiasa beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, Ibnu Sirin ini wa kana wa yatufu bisuqi fi an-nahari al-bay' wasyira. Kehidupan dia lepas habis daripada di masjid tadi siang di pagi harinya, bila mana dia pergi ke pasar-pasar, yang mana dia pergi ke pasar tadi jual beli. Dia ni seorang penjual juga, yang mana seorang ahli perniagaan. Dia tak lupa untuk mengingatkan manusia kepada akhirat. Ni tuan-tuan sekalian, walaupun dia ni seorang ahli perniagaan, orang pergi jual pasar, tapi tak pernah lupa untuk ingatkan manusia dengan akhirat. Wa yubassiruhum bid dunya, yang mana mereka ni duk ingat pada dunia. Tapi Ibnu Sirin ni ajak mereka ni supaya apa? Dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada pertelingkahan, Ibnu Sirin tolong selesaikan pertelingkahan itu. Dan kadang-kadang dia bergurau, kadang-kadang dia untuk menghilangkan tekanan jiwa mereka-mereka yang berada di pasar. Biasalah peniaga-peniaga kadang-kadang orang tak beli barang dan sebagainya. Jadi Ibnu Sirin ni tuan-tuan sekalian, dia maknanya dia bila mana orang tengok dia ingat kepada akhirat. Allah Taala menghadiahkan kepada dia hadiyan wa samtan wa manahu qabulan wa ta'siran. Yang mana dia ada ni, Allah Ta'ala beri kepada dia satu daya tarikan, satu pengaruh. Yang mana bila orang ramai melihat dirinya di pasar, wahum ghariquna ghafilun, mereka ni tenggelam, lemah, lalai. Intabahu, mereka sedar. Fadhakarullaha azza wa jal, maka mereka kembali ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertahlil dan juga mereka bertakbir, wa halalu wa kabbaru. Ini tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita kena ada kena ada kawan-kawan kita, kita kena bersahabat dengan ulama-ulama. Yang mana bila kita lihat ulama-ulama ini tuan-tuan sekalian, suhbatul ulama, kita tengok dia, kita ingat pada akhirat. Ingatkan kita yang lemah, yang tenggelam ini, lalai ini, bila tengok saja wajah-wajah ulama ini, terus mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan sekalian. Wa kanat siratuhu al-amaliyah khairan mursyidin lin-nas. Fama 'arada lahu amrani fi tijarati illa akhadha bi awthaqihima fi dinihi walau kana fihi khasarah tusibu dunyah. Tuan-tuan sekalian, yang mana dia cerita Ibnu Sirin ini
Dia ni seorang yang kita panggil apa? Yang sangat berpegang dengan agama. Dia orang bisnes, berpegang dengan agama. Walaupun bisnes dia tadi rugi. Walaupun dunia dia rugi, tuan-tuan sekalian, tapi dia yang paling bimbang akhirat dia lagi. Ini orang yang memahami agama. Maknanya orang yang warak, tuan-tuan sekalian. Yang mana satu cerita yang berlaku, yang mana nak bagi tahu bagaimana waraknya Ibnu Sirin ini, zuhudnya dia ni, waraknya dia. Satu hari, tuan-tuan sekalian, ada seorang lelaki ni fitnah dia, tuduh dia, kaziban, dia menipu, yang mana dia kata Ibnu Sirin ini hutang dengan dia 2 dirham. 2 dirham ni taklah banyak mana, tapi dia tuduh, dia fitnah. Ibnu Sirin ni dia kata telah hutang dia 2 dirham. Maka fa aba ayyutiyahu iyyahuma. Maka Ibnu Sirin tak nak serah pada dia 2 dirham. Tak nak serah 2 dirham, tuan-tuan sekalian. Orang tuduh dia, kata dia Ibnu Sirin ni hutang dengan orang 2 dirham. Jadi dia tak naklah bagi. Bila mana orang tadi minta hutang, dia kata dia tak mau bagi, pasal memang tak ada pun, daripada 2 dirham je. Jadi orang pun pelik. Lalu lelaki ni kata, mu nak supah tak? 2 dirham takkan nak supah juga, tuan-tuan sekalian. Atahlifu, dia orang ni menyangka Ibnu Sirin ni takkan supah 2 dirham. Takkan 2 dirham pun nak supah juga. Tapi Ibnu Sirin, tuan-tuan sekalian, dia supah juga. Dia kata, "Naam, aku bersumpah." Aku bersumpah. Maknanya aku memang tak berhutang dengan dia, tuan-tuan sekalian. Maka orang ramai pun kata pada dia, "Ya Abu Bakr, atahlifu min ajli dirhamaini?" Kunyah apa ni, dia punya kunyah dia Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, adakah kamu bersumpah kerana 2 dirham saja? Yang mana semalam ni mu telah meninggalkan 40,000 dirham." Semalam ni dia kata, mu telah tinggalkan 40,000 dirham kerana kamu rasa ragu-ragu pada duit itu. Yang mana orang lain tak ragu-ragu, orang lain bagi dia mungkin tak ragu-ragu, tapi Ibnu Sirin ni rasa ragu-ragu, dia sanggup tinggalkan 40,000, waraknya dia. 40,000. Takkan 2 dirham pun, makna hak ni, makna kita panggil apa, tak payah supah lah. Tapi jawapan Ibnu Sirin, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? "Na'am ahlifu, ya aku bersumpah. Fa inni la uridu ut'imahu haraman wa ana a'lamu annahu haram." Dia kata apa, tuan-tuan sekalian? Aku tak nak yang mana aku memberikan dia makan benda yang haram. Sedangkan aku tahu benda tu haram, walaupun 2 dinar, tuan-tuan sekalian, walaupun 2 dirham. Mana pun Ibnu Sirin ni tak nak orang tadi makan benda yang haram. Tak nak makan benda yang haram. Dan dia tahu benda tu haram, tuan-tuan sekalian. Bayangkan. Makna apa? Seorang yang sangat jaga. Makna orang yang kita panggil apa? Berhati-hati dalam bab halal dan haram. Kita pada hari ini dalam bisnes kita, tuan-tuan sekalian, kalau kita ni bimbang, maknanya kita sanggup buat macam-macam benda semata-mata nak dapat keuntungan, tanpa kita fikirkan halal dan haram pada hari ini. Ini bahaya. Sebab itulah kena ada kefahaman tentang ilmu agama. Takut pada hari akhirat yang mana kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duit tadi, tuan-tuan sekalian, kita berniaga tadi, kalau kita berniaga dengan cara yang halal, walaupun untung tak banyak mana, tapi alhamdulillah dapat dengan cara yang halal, bukan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana majlis Ibnu Sirin majlis khairin wa birrin wa mau'izatin. Yang mana majlis Ibnu Sirin ini, kalau dia buat kuliah-kuliah agama, majlis yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan peringatan. Ada satu ketika, tuan-tuan sekalian, bila mana ada orang duk sebut-sebut tentang orang-orang duk sebut tentang seorang lelaki yang jahat, yang mana Ibnu Sirin ini terus akan bagi tahu kepada dia, sebutlah tentang benda yang baik yang kamu tahu tentang dia. Bahkan bila mana dia dengar ada orang yang menghina ataupun mencela Hajjaj ba'da wafatihi. Hajjaj ni saya pernah cerita, makna di kalangan orang yang mana Gubernur Bani Umayyah yang terkenal dengan bengih dia, zalim dia.
Jadi bila mana ada orang lepas Hajjaj ni mati, tuan-tuan sekalian, dia duk hina Hajjaj ni, duk kata pada Hajjaj macam-macam. Maka kata Ibnu Sirin, sah ya bena akhi, sah ni diam. Ya bena akhi, wahai saudara, janganlah. Dia beritahu fa innal hajjaja madha ila rabbih. Sesungguhnya Hajjaj ini telah bertemu dengan Tuhan dia. Wa innaka hina taqdumu ala Allah jalla wa azza, dan kamu pun akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satajidu anna ahqara dhanbin irtakabtahu fid dunya ashaddu ala nafsika min a'zam dhanbin ijtarahu Hajjaj. Kamu akan mendapati bila kamu bertemu dengan Allah Taala nanti, dosa kamu yang paling kecil sekali. Dosa kamu yang paling kecil sekali, kamu akan rasa itulah dosa yang sangat besar kamu buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada muduk hina, muduk cela kepada Hajjaj tadi. Kan? Ni. Falikulli minkuma yawma idzin sya'nu yughni. Tiap-tiap daripada kamu berdua ini masing-masing akan sibuk dengan diri masing-masing. Inilah tuan-tuan sekalian, di padang mahsyar, masing-masing akan sibuk dengan diri masing-masing. Wa'lam ya bna akhi anna Allah jalla wa azza sawfa yaqtasu bil Hajjaj. Dikata ketahuilah wahai saudara, yang mana Hajjaj ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kezaliman yang dia telah buat. Seperti mana kamu juga akan dihukum jika sekiranya mana kamu ini menzalimi kepada Hajjaj. Maka dia kata lepas daripada hari ini, janganlah sibukkan diri kamu dengan mencela kepada Hajjaj. Mana tuan-tuan sekalian, orang tu dah mati dah. Tak usahlah kita maknanya apa, dia kata sibukkan diri dengan mencela orang tadi. Ini walaupun orang tu jahat, kita sebutlah tentang kebaikan dia. Ini dia, Muhammad ibn Sirin, nasihat pada orang tadi. Kenapa? Kita di akhirat nanti akan ditanya tentang amalan kita. Dosa kita yang paling kecil pun tuan-tuan sekalian akan menjadi besar bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi dipesan, kemudian dipesan juga pada orang yang lelaki yang nak musafir, yang nak berniaga. Dia kata ya bena akhi ittaqillaha azza wajalla. Wahai saudara, anak saudara, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Watlub ma qaddara laka min tariqi halalin. Carilah apa yang kamu mampu daripada cara yang halal. Carilah tuan-tuan sekalian. Nak berniaga, berniagalah. Nak bisnes, bisneslah. Tapi cari daripada jalan yang halal. Wa'lam annaka in tatlubuhu min ghairi hillihi lam tusib aktsara mimma qaddara lak. Kamu ketahuilah, jika sekiranya kamu cari dengan cara yang tidak halal, yang mana kamu takkan terima lebih daripada apa yang kamu dapat. Begitu. Cari dengan cara yang haram, tuan-tuan sekalian, dapat setara tu je sebenarnya. Tak kaya-kaya pun tuan-tuan sekalian. Ni. Mendapat dengan qadar begitu saja. Maknanya tuan-tuan sekalian, dalam bab kita mencari rezeki dan sebagainya ini, nasihat Ibnu Sirin, kita carilah dengan cara yang halal. Walaqad kana li Muhammad bin Sirin ma'a wulati Bani Umayyah mawaqifu mashhudatun sada' fiha bi kalimatil haqq. Dan juga Muhammad ibn Sirin juga bila berhadapan dengan pemerintah, dia menegakkan kebenaran, dia memberikan nasihat kerana Allah, kerana Rasulullah dan kerana orang-orang Islam. Di antaranya cerita tuan-tuan sekalian, Umar ibn Hubairah al-Fazari, seorang lelaki daripada Bani Umayyah yang dilantik menjadi gubernur. Pernah kita cerita dulu pada zaman Hasan al-Basri, yang telah kita panggil apa, memerintah Iraqain, dua Iraq. Ba'atha ilaihi yad'uhu ila ziyaratihi, yang mana dia pergi ni, yang mana nak pergi ziarah, nak pergi ziarah apa ni, Ibnu Sirin. Famadha ilaihi wa ma'ahu ibnu akhi. Maka dia pun pergilah bersama dengan anak saudara dia. Falamma qadima alaihi rahaba bihi alwali wa akrama wifadatahu wa rafa'a majlisahu. Bila mana datanglah apa tadi, Muhammad ibn Sirin dengan anak saudara dia tadi, jumpa dengan gubernur. Maka gubernur pun sambutlah dengan
dengan keadaan yang sangat baik, maka wasa'alahu an katsir min syu'unid din wad dunya summa qala lah, kemudian ditanya tentang urusan-urusan agama dan dunia. Kemudian dikatakan kepada dia, kaifa tarakta ahla misrika ya Abu Bakar. Umar bin Hubairah Al-Fazari, gubernur tadi tu, tanya pada Ibnu Sirin, macam mana kamu ketika mana kamu tinggalkan Basrah wahai ya Abu Bakar? Ditanya. Lalu kata Ibnu Sirin, taraktuhum wadh-dhulmu fihim fashin wa anta anhum lahin. Dia kata, aku tinggalkan mereka dalam keadaan kezaliman bermaharajalela. Dia kata gitu je tuan-tuan sekalian. Aku tinggalkan penduduk Basrah tadi itu dalam keadaan kezaliman bermaharajalela, dan kamulah yang mana tak ambil berat tentang mereka. Bagi lalu tuan-tuan sekalian. Bagi teguh kepada Umar bin Hubairah Al-Fazari tadi. Faghamazahu ibnu akhi bimankibi. Faltafata ilaihi wa qala, maka anak saudara dia tadi itu duk tengok-tengok. Duk keling pada dia. Dia kata, innaka lasta alladhi tus'alu anhum wa innama ana alladhi us'alu wa innaha la syahadatun. Maka kata Umar bin Hubairah Al-Fazari, bukanlah kamu yang ditanya, tapilah aku yang akan ditanya nanti. Wa innaha la syahadatun. Inilah penyaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Barang siapa yang menyembunyikan, maka dia telah berdosa hati dia, tuan-tuan sekalian. Maknanya Ibnu Sirin seorang yang berani. Maknanya bila ditanya tentang itu, dia bagi tahu benda yang benar. Walaupun di depan dia tadi itu seorang gubernur yang telah dilantik daripada kerajaan Umayyah, tuan-tuan sekalian. Kemudian lepas habis majlis tadi, wadda'ahu Umar bin Hubairah bimithli mastaqbalahu. Jadi Umar bin Hubairah tadi pun yang mana dia, kita panggil apa, lepas habis majlis tadi tu pun dia melayan dengan cara yang baik, yang mana dia telah mengirimkan satu uncang, yang dalam uncang itu ada 3,000 dinar, 3,000 dinar. Habis majlis, tuan-tuan sekalian, jumpa dah dengan gubernur tadi, bagi nasihat, tanya tentang macam-macam. Bila habis, tuan-tuan sekalian, yang mana gubernur tadi bagi 3,000 dinar. 3,000 dinar, bukan 3,000 ringgit, 3,000 dinar mah, tuan-tuan sekalian. Tapi Ibnu Sirin tak ambil. Ibnu Sirin tak ambil. Faqala lahu ibnu akhi, maka anak saudara dia tanya, ma yamna'uka an taqbala hibatal amir? Apa yang menghalang kamu untuk terima hadiah daripada amir? Maka kata dia, innama a'tani li khairin dhannahu bi. Diberikan kepada aku ni kerana sangkaan dia pada aku ni, sangkaan apa? Sangkaan dia pada aku, mungkin aku ni orang yang baik, dia kata. Lalu dia kata, fa in kuntu min ahli khair kama dhanna. Jika sekiranya aku ni orang yang baik seperti mana yang dia sangka, maka tak sepatutnya aku terima hadiah ini. Dan jika sekiranya aku tak memang macam dia sangka, aku ni macam orang yang bukan dia sangka, maknanya dia kata gitu, fa ahrabi alla astabiha qabula dhalik, maka lebih baik aku tak terima pemberian ini. Ni tuan-tuan sekalian, bagaimana Ibnu Sirin, memang kehidupan dia sangat-sangat simple. Tak terima pemberian, mana apa, cari rezeki pun tadi tak ambil untung banyak mana. Lepas tu yang pasti sekadar saja yang boleh untuk dapat untung sikit. Kemudian bila mana diberikan hadiah-hadiah, dia tak terima, tuan-tuan sekalian. Mana dinasihat tadi bukanlah untuk dapat upah dan sebagainya. Ini keikhlasan seorang ulama yang sangat hebat. Kemudian tuan-tuan sekalian, Ibnu Sirin juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejujuran dia. Diuji dengan yang mana, tuan-tuan sekalian, satu cerita mengatakan, satu hari Ibnu Sirin ni ishtara zata marratin zaitan bi 40,000 muajjalatan. Satu hari dia beli, kita panggil apa, minyak. Beli minyak ni dengan harga 40,000. Hutanglah 40,000. Mana hutang dulu, beli minyak. Bila mana dia buka, tuan-tuan sekalian,
falamma fataha ahada ziqaqiz zait, bila mana dia buka ziqaq ni dipanggil apa? Wi'a, macam karung. Dia daripada kulit yang boleh diletakkan air. Atau benda yang cair dalam tu. Minyak lah masa tu, letak minyak. Dia buka saja ziqaq tadi tuan-tuan sekalian, kita panggil apa? Karung tadi tu. Buka, tengok-tengok, Allahu Rabbi. Adanya fa'ran maitan mutafassikhan. Adanya bangkai tikus tuan-tuan sekalian. Tikus di mana-mana saja ada. Ni dia. Buka-buka minyak ni, Allah, bangkai tikus mati dok setengah. Dalam minyak tadi, bekas minyak tadi tu, buka-buka, Allah, jumpa tikus, bangkai tikus mati. Tuan-tuan sekalian, dia kata pada diri dia, inna zait kullahu kana fil ma'sirati fi makanin wahid. Minyak ni mesti diproses di tempat yang sama. Kan? Mestilah diproses tempat yang sama. Yang mana najis dia tadi itu laisat khasatan bihadza zik duna siwa. Bukan hak ni saja najis di minyak tadi. Boleh jadi kena belaka minyak-minyak hak dia beli tadi. Ni waraknya dia. Kalau kita lah hak ni saja kita teruk lah, hak ni hak lain kita pakai. Tapi dia jaga tuan-tuan sekalian, dia mikir, dia kata apa? Minyak ni diproses tempat yang sama. Dan bukan hak ni saja kena ni, mesti kena belaka najis tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, baru beli. Baru beli. Kalau kita kata Allah, tak apalah, hak ni lah, hak lain boleh guna lagi. Kan? Ataupun kita pulang balik pada tuan dia. Dah warna jual benda gini ni. Pulang balik lah. Tapi tuan-tuan sekalian, dia fikir, kalau aku jual balik, kembalikan balik barang tadi pada tuan dia, dia takut tuan-tuan sekalian, tuan mana orang hak jual pada dia minyak tadi tu, jual pada orang lain. Bimbang. Ni dia punya fikir. Kan, kalau aku pulangkan balik pada orang ni, takut dijual pada orang lain pula kesian ke dia. Yang mana beli najis tadi tu, tikus mati tadi tuan-tuan sekalian, minyak. Maka apa yang dia buat? Dia buang habis minyak. Dia buang habis minyak, tumpah habis. Mana buang minyak tuan-tuan sekalian. Yang mana ketika itu Ibnu Sirin dalam keadaan banyak kerugian, kebetulan ketika itu duit pun tak ada. Kemudian bila mana jadi gini 40,000 tuan-tuan sekalian, memang tak ada lah nak bayar hutang. Tak ada nak bayar. Jadi bila mana tuan minyak tadi minta duit, tak mampu nak bayar, maka diangkat kepada wali ketika itu, Gubernur. Dakwalah Ibnu Sirin kepada Gubernur. Bagi tahu yang mana Ibnu Sirin tak bayar hutang. Tuan-tuan sekalian, bila mana sampai pada Gubernur mengarahkan supaya apa? Dipenjarakan Ibnu Sirin. Allahu Akbar. Masuk jaga. Kerana apa? Kerana tikus tadi. Kerana tikus tu tuan-tuan sekalian. Nak berkata waraknya dia jaga. Tuan-tuan sekalian, duduk dalam penjara lama. Duduk dalam penjara ni lama lah. Duduk. Sampai tukang jaga penjara tu, kesian tengok. Dia pun tahu cerita Ibnu Sirin ni orang yang ulama hebat, warak sebagainya. Kemudian duduk di penjara pula, memang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu kisah dia beli minyak tadi ke mana. Dia tengok, dia kata siang pada syekh ni, dia kata. Lalu dia kata apa? Dia kata ayyuhas syekh, wahai syekh, idza kana al-lailu fadhhab ila ahlika wabit ma'hum. Syekh, dia kata, bila mana waktu malam datang, mu baliklah, pergi balik jumpa keluargamu, tidurlah sana. Punya kesian. Mana tukang jaga penjara tu nak suruh dia keluar. Bila pagi-pagi esok mu mari ke aku balik. Ni dia. Gitulah. Sampailah kamu dibebaskan daripada penjara. Tuan-tuan, kalau kita orang molek sangatlah. Orang molek sangat. Nak tubik selalu kalau kita. Ibnu Sirin tuan-tuan sekalian, dia kata apa? La wallahi la af'al. Demi Allah aku takkan buat gitu. Lalu kata tukang penjara, walima, kenapa? Hadakallah. Maka Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kamu. Dia terkejut, tak nak keluar. Lalu kata Ibnu Sirin, hatta la u'awinaka ala khiyanati waliyil amri. Aku yang mana, kenapa? Kerana aku tak nak membantu kamu dalam kamu mengkhianat kepada pemerintah. Siapa setara tu tuan-tuan sekalian. Takut kawan ni boleh dosa juga. Kenapa? Tolong dia. Khianat pada pemerintah, waliyil amri. Siapa setara tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana duduk dalam penjara tadi, bila mana Sayyidina Anas bin Malik
wafat. Sahabat Nabi. Dia pesan kalau aku mati nanti supaya yang mandikan aku ni Muhammad ibn Sirin. Dia pesan. Aku nak Muhammad ibn Sirin yang mandikan aku, semayangkan aku. Dan Muhammad ibn Sirin, tuan-tuan sekalian, masih lagi dalam penjara. Bila mana wafat Sayyidina Anas tadi, ja'an nas ilal wali, orang ramai manusia pun datang jumpa kepada Gubernur. Bagi tahu tentang wasiat Anas bin Malik yang merupakan sahibu Rasulullah wa khadimhi. Makna apa orang yang pernah duduk dengan Nabi, jadi khadam Nabi SAW. Mereka minta izin supaya apa? Tolonglah bagi Ibnu Sirin ni keluar menunaikan wasiat yang telah diberitahu oleh Anas bin Malik. Maka izinkan dia keluar. Maka dibenarkan. Tapi kata Ibnu Sirin, tuan-tuan sekalian, kata Ibnu Sirin pada mereka, la akhruju hatta tasta'zinu sahibaddin. Aku takkan keluar selagi mana ni hak tuang aku, mana hak aku hutang ini tak beri keizinan kepada aku. Siapa saudara tu? Padahal tuan-tuan sekalian, Gubernur lepas dah ni. Tapi dia kata aku takkan keluar selagi mana tuan hutang ini tak memberikan keizinan kepada aku. Fa innama hubistu bima lahu alayya al-haq. Yang mana aku dipenjarakan kerana apa? Kerana aku ada hak pada dia. Ini dia. Kemudian bila mana jumpa tukang hutang, kata tak apa, keluar, suruh keluar. Diizinkan keluar. Maka keluarlah ketika itu, tuan-tuan sekalian. Bila mana Muhammad ibn Sirin keluar, yang mana semata-mata untuk apa? Untuk memandikan jenazah sahabat Nabi Anas bin Malik, mengkafankan dia dan juga semayangkan jenazah dia. Kalau kita lah, tuan-tuan sekalian, boleh keluar, lari dulu, masuk. Larilah maknanya, padahal boleh keluar lah. Ibnu Sirin balik semula ke penjara. Balik semula, patah balik ke penjara. Seperti mana? Biasa. Maknanya tak baliklah, tengok keluarga sekejap, balik rumah, tengok bini lagu mana. Mana apa tuan-tuan sekalian, balik semula ke penjara. Ini. Bagaimana kita panggil hebatnya akhlak seorang tabi'in yang sangat hebat. Jadi tuan-tuan sekalian, umira Muhammad bin Sirin hatta balagha sabi'ata wa sab'in. Umur Muhammad ibn Sirin ini mencecah 77 tahun. Bila mana dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia didapati dia ada harta yang sangat sikit dan bekalan akhirat dia, masya-Allah tuan-tuan sekalian, yang mana kathir zat, banyaknya bekalan untuk dia menghadapi selepas daripada kematian dia tadi. Dan diceritakan daripada Hafsah bintu Rashid, di kalangan abidat, di kalangan orang-orang wanita yang sangat kuat beribadah. Dia kata, Hafsah binti Rashid kata, kana Marwan al-Mahmali, seorang ulama yang hebat, Marwan al-Mahmali, dia kata jiran kami. Dan dia ni seorang yang gigih, wa kana nasiban fil ibadah, seorang yang gigih dalam beribadah, mujtahidan fit ta'ah, kuat sangat dalam ketaatan, maknanya mujtahid, mana kuat dalam beribadah. Bila mana dia mati, tuan-tuan sekalian, dunia rasa sedih. Bila mana kematian Marwan al-Mahmali, maka kata wanita ini, Hafsah binti Rashid, aku lihat di dalam mimpi aku. Maka aku tanya kepada dia, ya Aba Abdullah, ma sana'a bika rabbuk? Bagaimana layanan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu? Kata, tanya dia kepada Marwan al-Mahmali yang dinampak dalam mimpi dia tadi. Lalu kata dia, adkhalani al-jannah, Allah Taala telah masukkan aku dalam syurga. Qultu thumma madza? Kemudian Hafsah tanya lagi, kemudian bagaimana? Macam mana? Kemudian dia kata, aku dibawa, summa rufi'tu ila ashabil yamin, aku dibawa kepada penghuni-penghuni, golongan penghuni kanan. Kemudian lagu mana lagi? Summa madza? Kemudian summa rufi'tu ila al-muqarrabin, aku dibawa kepada golongan-golongan muqarrabin, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tanya, faman ra'aita hunak? Siapakah yang kamu lihat di sana? Maka kata Marwan tadi, yang mana dia dalam, kita panggil apa, Hafsah tadi, yang berjumpa dalam mimpi tadi, dia kata apa, tuan-tuan sekalian? Aku lihat Al-Hasan al-Basri yang pernah kita dulu, dan juga Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu bagaimana inilah kalangan-kalangan mereka yang menjadi ahli syurga. Di kalangan ulama
yang mana mereka ni sangat-sangat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan saja dalam kita panggil apa, wara' dalam bab halal haram, dalam bab perniagaan, dalam bab kita panggil apa, dalam bab muamalah dengan manusia, sangat-sangat teliti tentang perkara halal dan haram. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita contohilah mereka-mereka ini yang mana mereka ini telah mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mereka yang mana menjadi ashabul yamin dan juga ashabul muqarrabin, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang dalam itu datang daripada hamba sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.